hari ini Ahmad Zaid Hamidi, Presiden UMNO, telah berkata pilihan raya negeri Johor ni perlu supaya kerajaan boleh membantu rakyat, dan sekiranya tidak adakan pilihan raya negeri Johor, maka sukar untuk kerajaan membantu rakyat. Zaid tidak menerangkan bagaimana sekiranya tidak adakan pilihan raya, maka sukar untuk bantu rakyat, dan bagaimana sekiranya pilihan raya diadakan, maka barulah kerajaan boleh membantu rakyat. The relationship between election and helping the rakyat. Apa relationship dia? Apa kait mengait dengan pilihan raya dan susah atau senang membantu rakyat? Saya rasa ini satu alasan yang lemah untuk nak meyakinkan rakyat yang pilihan raya negeri Johor ni semata-mata untuk kepentingan rakyat, untuk kebaikan rakyat. Isu rasuah. Hari ini kita sentuh isu rasuah. Ada mereka berkata rasuah ni habis teruk zaman Najib. Dan Najib sepatutnya tidak dibenarkan kembali berkuasa. Sebab ada orang berkata Najib perlu kembali sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sebab populariti dia. Populariti di kalangan orang UMNO. Tapi di kalangan 3,5 juta atau 4 juta orang UMNO, kita tidak tahu berapa juta. Mungkinlah 10-20 ribu ahli UMNO hardcore Najib menyokong Najib menjadi Perdana Menteri. Tapi kita tidak boleh ambil ukuran 10 ribu, 20 ribu hardcore UMNO ataupun 191 bahagian UMNO, ketua bahagian jawatan kuasa bahagian, yang bermaknanya tak berapa ribu lah. Tak sampai pun 5,000 kalau kita ambil ahli jawatan kuasa, ketua bahagian dan sebagainya. Jadi mengambil ukuran 10, 20 ribu, 30 ribu ahli UMNO ni hardcore Najib, sokong Najib, maka wajib Najib ni kembali sebagai Perdana Menteri. Itu satu lagi hujah atau argument yang lemah. Tapi saya tidak setuju juga pengkritik ataupun anti-Najib yang berkata Najib ni merosakkan negara, Najib ni Perdana Menteri yang terhabis tinggi sekali rasuah, the worst in history, all that. Macam Mahathir duduk berkata, Muhyiddin pun duduk berkata rasuah ni zaman Najib ni teruk. Tidak. Yang sebenarnya rasuah dalam UMNO ni semenjak merdeka lagi. Cuma kita tak tahu sebab semasa tu tidak ada internet, tidak ada blog. Internet dan blog ni bermula dan menjadi popular zaman reformasi, iaitu tahun 98-99, dan banyak penyelewengan didedah zaman Mahathir. Dan Mahathir pun terpaksa akhirnya letak jawatan, serah kepada Abdullah Badawi. Abdullah Badawi juga terpaksa letak jawatan, serah kepada Najib. Dan Najib tidak mahu letak jawatan, dan akhirnya tumbang dalam pilihan raya. Itu semenjak zaman internet. Tapi tidak semestinya, tidak bermaknanya sebelum tu tidak berlaku. Dan rasuah ni banyak bentuk. Kita tak boleh tengok rasuah dari segi angpau saja, iaitu cash dalam envelope. Cash dalam envelope, commission ataupun duit bawah meja, itu satu bentuk rasuah. Rasuah ni banyak bentuk. Dan rasuah dalam bentuk lain selain dari cash ni lebih banyak, lebih tinggi daripada cash di dalam envelope. Jadi isu rasuah ni bukan zaman Najib. Dan isu rasuah ni
ramai terlibat sudah lama. Dan bukan semua kita nampak. Dan bukan semua kita tahu sebab sebelum zaman internet, zaman blog, zaman social media, orang tak tahu semua ni yang sebenarnya, tak nampak. Jadi mengatakan yang Najib ni bapa rasuah dan Malaysia ni rosak kerana Najib, UMNO barisan tumbang kerana Najib, kerana satu MDB, itu tidak benar. Ramai yang undi untuk pakatan, tidak undi untuk barisan atas janji-janji yang sekira pakatan memerintah, maka rakyat Malaysia akan kaya raya. Cukai tak ada, GST tak ada, harga minyak turun RM1.50. Ini free, itu free, macam-macam bantuan kerajaan akan diberi. Bermaknanya rakyat Malaysia ni hidup mewah, hidup kaya raya apabila pakatan ambil alih. Bila pakatan ambil alih, semua tu sudah tak jadi. Jadi janji-janji itu semua menyebabkan orang mengundi untuk pakatan. Dan Mahathir sendiri kata janji-janji itu tak menasabah. Janji-janji itu impossible to deliver. Dan Mahathir juga kata, janji-janji dalam manifesto tu bukan kitab suci. Kita janji je untuk dapat undi. Tak semesti kita akan buat. So, it's not because of Najib alone. Walaupun kita boleh kata sebahagian kesilapan yang UMNO barisan kalah pilihan raya ni disebabkan Najib atau orang dia. Kita tak boleh kata sebab rasuah. Oleh kerana yang sebenarnya rasuah ni bukan isu bagi rakyat. Saya ingat lagi tahun 99. Apabila kita kempen untuk pilihan raya November 99. Semasa tu baru tubuh PKR yang ditubuhkan bulan April tahun 99. Diikuti dengan barisan alternatif. Gabungan yang pertama di dalam sejarah. Kita kempen di kalangan pengundi Cina sebab pengundi Melayu nampaknya dia orang sokong barisan alternatif. Dan buktinya barisan alternatif menang di Terengganu dan Kelantan. Dan menang boleh katakan walaupun di Kedah barisan masih menang, UMNO masih menang, tapi mereka kehilangan 2/3 majoriti walaupun masih menang. Jadi orang Melayu undi untuk barisan alternatif, undi untuk pembangkang. Cina tak undi. Pasal tu dia merata DAP menang kerusi terbanyak dan yang barisan kalah banyak kerusi di kawasan Melayu. Bila kita bertanya orang Cina sebab apa tak sokong pembangkang, kita sokong, bukan tak sokong. In principle kita sokong. In spirit kita sokong. Tapi kita terpaksa undi untuk barisan oleh kerana ekonomi. Kita lebih yakin yang barisan mampu mempertahankan ekonomi dan pembangkang mungkin tidak boleh. Jadi keutamaan kita, orang bukan Melayu, ialah ekonomi. So, kita tahu memang berlaku rasuah banyak. Bukan kita tak tahu. Betul, kerajaan Barisan Nasional, terutama sekali UMNO, MCA, MIC, semua terlibat rasuah. Gerakan pun terlibat rasuah. Tapi, diorang ambil, whatever it is diorang ambil, diorang tinggal sikit untuk kita. Jadi bermaknanya, walaupun berlaku rasuah, tapi orang Cina masih boleh cari makan. We still can earn money, even dengan rasuah. Dan bagi kita, businessman Cina, lebih baik ada rasuah. Sebab, tengok di Kelantan tu, tahun 90, PAS ambil alih negeri Kelantan. Dah 9 tahun dah PAS memerintah Kelantan. Tidak ada rasuah. Susah kita nak menyaga. Jadi ramai Cina, pembalak, tokeh sawmill yang terlibat dengan logging and sawmilling, ramai di Kelantan sudah lari pergi Terengganu.
Sebab di Kelantan, susah kita cari makan sebab tidak ada rasuah. So, ramai Cina Kelantan sudah berpindah Terengganu, sawmiller, loggers, yang pun bukan berasal dari Kelantan. So, bermaknanya, bila ada rasuah ni, mudah sikit kita menyaga. So, attitude Cina, there is corruption. Tapi, corruption ni bukan semua tak baik. Dan bagi kita, mudah sikit menyaga bila ada corruption. Dan asalkan corruption tu, walaupun berlaku, masih ada peluang untuk kita cari makan. We can still earn a living even with corruption. Jadi attitude pengundi, terutama sekali pengundi Cina, they are not anti-corruption. They are okay with corruption as long as dia orang ada bahagian. They got a share in the corruption. Dan kalau kita tengok, yang ramai dapat Datuk Seri Tan Sri Cina. Orang Melayu kebanyakan dapat Datuk ke Tan Sri. Dia orang ni berkhidmat dengan kerajaan, pegawai kerajaan, pengarah sini, pengarah situ. Dan banyak ex-civil servant, senior civil servant yang berkhidmat 2-30 tahun. Mereka dapat Datuk Sri Tan Sri pun. It's because of service to the nation. Tapi Cina umur 20-an dapat Datuk. Umur 30 dapat Datuk. Tak pernah berkhidmat dengan negara. Tak pernah bekerja untuk kerajaan. Tapi dengan umur semuda 20-30 dapat Datuk Seri Tan Sri. Tak sampai 50 dah Tan Sri. Sebab apa mereka diberi gelaran-gelaran? Sebab mereka beli. 250,000, 500,000, 1 juta, 2 juta. Kalau nak Tan Sri tu lagi mahal. Jadi mereka kononnya derma kepada orang-orang tertentu. Dan dia ada kuota. UMNO ada kuota, Menteri Besar ada kuota. Dan orang-orang tertentu yang rapat dengan istana ada kuota. Mungkin kuota dia 5 setahun atau 10 setahun. Jadi, mereka boleh jual kuota itu. Kalau mereka ada kuota 5 lah kata, 5 datuk setahun. Mereka boleh jual tu dengan 250,000, dah 1 juta lebih. Tiap-tiap tahun mereka boleh dapat 1 juta lebih dengan jual datuk. Dan toke-toke Cina beli. Mana ada orang Melayu nak belanja sampai 250,000, 500,000 untuk gelaran Cina. Mereka sanggup beli. Sebab mereka nak gelaran. They want all this datuk ship. So, mereka okey dengan rasuah. Sebab dengan rasuah tu, mereka boleh dapat macam-macam. So, the issue of kerajaan jatuh kerana rasuah, kerana Najib, 1MDB, nonsense. Karut. Dan, rasuah tidak bermula zaman Najib. Kalau betul lah, rasuah ni menjadi isu, satu fakta. Kenapa kerajaan tak jatuh semasa zaman Mahathir? Zaman Abdullah Badawi? Kenapa zaman Najib baru jatuh? Mahathir lagi teruk. Masa tahun 90, Tengku Razali sudah dedahkan. Tahun 88 lagi, in fact. Tahun 88 Tengku Razali, Musa Hitam dan ramai lagi. Syarif Samad, Manan Osman. Ramai pemimpin UMNO menentang Mahathir. Tengku Razali di Kelantan, Manan Osman di Terengganu. Dan di Merata, di Johor tu, Syarif Samad benci Mahathir. All out nak jatuhkan Mahathir. Oleh kerana rasuah. Dia dedahkan rasuah di sini, rasuah di situ. Tapi tak jatuh juga Mahathir. Bila pertandingan parti UMNO, Mahathir menang. Dan bila pilihan raya tahun 90, Semangat 46 kalah. Orang Melayu tidak kisah. Dan orang Cina tahun 90 apabila Semangat 46 Tengku Razali dan DAP bertanding, mereka tak menang. DAP pun tak menang. Sebab apa? Orang tahu rasuah teruk dan orang tahu Mahathir terlibat rasuah tapi masih menang.
Menang pertandingan parti, menang pilihan raya umum. Tahun 95, menang sekali lagi. Akhirnya, Tengku Razali tutup parti dia, Semangat 46. Dia masuk balik UMNO. Anwar tu, dia bapa rasuah yang sebenar. Kalau kata Mahathir teruk, Anwar sama. Dan kalau kata Najib ni bapa rasuah, Najib ni terlibat rasuah, yang sebenar Anwar lagi teruk. Lagi teruk. Dan Anwar ni, dia pandai. Rasuah dia tak nampak. Anwar ni mengguna proksi. Silap Najib ni, dia membenar orang dia ni bermaharaja lela. Dan orang dia membuat kerja, Najib pun tak tahu. Jadi, itu satu kebodohan Najib. Dia Alibaba and the 40 Thieves. Alibaba tak mencuri, yang mencuri 40 Thieves. Alibaba bersih. So, the problem is, Najib, dia tidak alert. Dia tidak melihat apa orang dia buat. Dan orang dia banyak buat dalam nama Najib. Dan Najib tak tahu menahu pun benda yang mereka buat. Adalah yang mungkin yang dia tahu, tapi bukan semua dia tahu. So, Najib jatuh kerana kebodohan. Bukan sangat kerana rasuah. Tapi Anwar ni, dia semasa tu, dia sengaja senaraikan TNB, Telekom Malaysia, dan banyak harta kerajaan, iaitu harta rakyat. Harta kerajaan ialah harta rakyat. Anwar senaraikan di pasaran saham dan dia memberi pink form, iaitu borang saham kepada pemimpin-pemimpin UMNO. Ramai di zaman 90, semasa Anwar nak jatuhkan Ghaffar Babar tahun 91. Tahun 90, Anwar memberi beratus-ratus juta pink form. Tanyalah orang UMNO yang senior sikit, yang orang UMNO Syarif Samad baik, Ibrahim Ali tu, tanya Ibrahim Ali tahu sangat apa berlaku zaman Anwar nak jatuhkan Ghaffar Babar. Dia beri beratus-ratus juta, hundreds of millions. Dia beri pink form. Dan that pink form, hundreds of million, akhirnya berganda 2-3 kali nilai. Bermaknanya akhirnya bilion. Dan dia beri pink form kepada pemimpin UMNO untuk mendapat sokongan. Dan apabila dia dapat sokongan, maka Ghaffar Babar pun tumbang. Dia ambil alih sebagai timbalan Presiden UMNO dan timbalan Perdana Menteri Malaysia. Di Sabah tu, semasa tu ada 20 bahagian. Sekarang ni 25. Semasa tu 20 bahagian. Dia ada hantar orang pergi ke Sabah dengan 200 juta cash. 10 juta satu bahagian. Orang tersebut terbang dengan private jet. Dia pergi private jet dengan 200 juta cash. Dia tabur 10 juta satu bahagian untuk beli undi. Lokman Adam tu, hari-hari keluar video, hari-hari bercakap tentang ini, tentang itu. Lokman Adam sendiri tahu tentang 200 juta cash Anwar tabur. Lokman Adam sendiri yang cerita kepada saya. Ini dari mulut Lokman Adam. Yang Anwar smuggle 3 bilion ke Indonesia. 3 bilion. Ini Lokman Adam beritahu saya. Dia masih hidup, saya masih hidup. Dan saya boleh confirm, testify. Lokman Adam cerita tentang 3 bilion duit haram yang Anwar smuggle pergi Indonesia. So, kalau nak cerita rasuah dan nak kata Najib ni bapa rasuah, UMNO kalah pilihan raya, UMNO tumbang kerana Najib, kerana rasuah, nonsense. Dan zaman Tengku Abdul Rahman tu, tak ada rasuah ke? Cuma rasuah bentuk lain. Dulu UMNO tak ada duit. Masa Merdeka. UMNO dulu 70% cikgu sekolah. Dan kebanyakan sekolah kampung. Iaitu sekolah atap, sekolah Melayu. Jadi kalau UMNO ni 70%
pucuk pimpinannya cikgu sekolah, mana dia orang ada duit? So, macam mana nak finance kegiatan UMNO? Toke-toke Cina lah yang membantu dengan semasa tu mungkinlah 10-20 juta, tapi masa Merdeka 10-20 juta besar lah. Masa dulu kereta 3,000 boleh beli kereta. Bandingkan hari ni 300,000. 3,000 you can own a car. Sekarang 300,000. Jadi toke-toke Cina keluar bantuan ataupun derma kepada UMNO. Dan orang macam Lim Gotong tu, Genting Highland tu, yang dia dapat tapak tu, Genting Highland, tanah kerajaan, duduk di dalam negeri Pahang, macam mana? Oleh kerana Lim Gotong telah membantu UMNO semasa Merdeka dulu, membantu UMNO dengan memberi berapa juta. Balasannya ialah dia dapat tapak genting tu untuk membina kasino. UMNO bagi Tengku Rahman dan Tun Razak. Tun Razak bukan ke dari Pahang dulu? Jadi bermaknanya zaman Tengku, zaman Tun Razak, masa zaman Merdeka sudah ada rasuah, tapi cuma Lim Gotong taklah beri cash masuk poket Tengku atau masuk poket Tun Razak. Tapi dia dapat tanah dan dia beri berjuta kepada UMNO, dan balasannya istana rasuah lah tu. Dalam bentuk not personal. Yang Datuk Harun kena tu masuk jail. Datuk Harun kena masuk jail kononnya kerana rasuah. Yang sebenarnya duit yang diberi kepada UMNO tu tak pun masuk poket Datuk Harun. Duit tu untuk UMNO. Dan yang beri duit tu ialah international bank tau. Bukan local bank. Bank antarabangsa. Bank yang boleh dianggap sebagai yang terbesar di Malaysia. Jadi bank tu kononnya derma beberapa juta kepada UMNO. Dan apabila bank tu derma kepada UMNO, maka bank mendapat kelulusan. Jadi bank tu dia nak sesuatu, tapi perlu kelulusan Menteri Besar. Masa tu Kuala Lumpur masih duduk dalam Selangor, belum lagi wilayah. Jadi apabila mereka nak buat sesuatu, mereka perlu kelulusan dari Menteri Besar Selangor. Jadi mereka dermalah duit kepada UMNO. Jadi duit tu tak pergi ke Datuk Harun. Duit tu pergi ke UMNO. Tapi Datuk Harun pula ditangkap dan dimasuk ke dalam jail. Jadi apabila mereka nak buang Datuk Harun di mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO, dan Datuk Harun disuruh letak jawatan oleh kerana akan ditangkap dan akan didakwa, Datuk Harun jawab yang sebenarnya isu ni bukan isu rasuah. Isunya oleh kerana saya ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Oleh kerana saya ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri, maka orang-orang tertentu kena matikan politik saya. Kalau betul lah isu ni rasuah, tidak ada orang dalam bilik ini yang tidak akan masuk jail. Semua pemimpin UMNO akan ikut saya masuk jail. Itu yang Datuk Harun jawab semasa mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO. So the issue of rasuah ni is an old story. Semua terlibat. Semua orang politik terlibat. Semua pemimpin politik terlibat. Dan perkara ni sudah berlaku semenjak zaman Merdeka lagi. Cuma sekarang ni isu rasuah ni dipolitikkan untuk menjatuhkan orang-orang tertentu, dan orang yang menuduh orang lain rasuah, mereka sendiri pun banyak terlibat rasuah. Mereka panggil Najib ni bapa rasuah, yang panggil ni bapa rasuah ialah atuk rasuah. Dan termasuklah baik Mahathir, baik Anwar Ibrahim, baik sesiapa sekalipun. It is like Alibaba's 40 thieves accusing each other
of being a thief. That's all. Salam.